أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah kerana kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada di dalam halaqah ilmu pada malam ini, untuk sama-sama kita menyambung perbincangan kita berkenaan kitab Rahsia Kematian ini. Moga-moga sedikit sebanyak akan memberikan manfaat kebaikan kepada kita bersama, insya-Allah. Jadi untuk hari ini insya-Allah kita akan menyambung perbincangan kita berkenaan dengan bagaimanakah malaikatul maut mencabut nyawa. Sebelum ini kita dah cerita bahawa malaikatul maut akan datang mencabut nyawa orang yang beriman, yang mati dalam keadaan yang beriman, dengan cara yang baik, dengan cara didatangkan malaikat itu wajahnya elok. Okey, dengan malaikat itu datang kepada mereka membawakan perkhabaran yang gembira. Okey, itu tentang orang yang beriman. Kita dah sebut dah sebelum ini, dan kita kata doalah semoga kita digolongkan dalam golongan mereka yang mati dalam keadaan beriman nanti, insya-Allah. Dan hari ini kita sambung pula perbincangan pada bahagian yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan bagaimana pula malaikatul maut datang mencabut nyawa orang-orang kafir, wal iazubillah. Moga-moga Allah Taala menjauhkan kita daripada kekufuran. Ya, baik. Jadi kita tengok dibawakan oleh penulis, dia kata berkenaan dengan keadaan orang kafir yang yang mati ini. Dia kata adapun orang-orang kafir dan para pelaku maksiat, ya, ada dua. Yang ini orang-orang kafir, yang kedua pelaku maksiat. Pelaku maksiat ialah terdiri daripada kadang-kadang orang kafir itu sendiri. Kadang-kadang pelaku maksiat ini terdiri daripada orang-orang beriman. Dia mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada dua golongan dekat sini. Satu orang kafir, yang kedua pelaku maksiat. Tidak kira orang kafir ataupun orang yang tidak kafir, pelaku maksiat kalau mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah taala, maka dia akan berada dalam situasi ini. Ya, situasi yang akan kita bacakan ini. Adapun orang-orang kafir dan para pelaku maksiat, malaikatul maut akan datang dengan rupa yang bengis, memukul mereka sambil mengucapkan kata-kata hina dan mengherdik mereka, serta mencabut nyawa mereka dengan kuat dan juga kasar. Ini ya. Ini keadaan orang kafir. Malaikat itu akan datang dalam keadaan rupa yang sangat menakutkan. Ya, rupa yang sangat menakutkan. Macam mana rupa yang menakutkan ini? Wallahu alam. Kita tak boleh nak gambarkan. Kita cuma boleh gambarkan seperti mana kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saja. Ya, Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi Ibrahim minta kepada malaikatul maut untuk melihat rupanya ketika mencabut nyawa orang kafir. Nabi Ibrahim minta. Tapi malaikatul maut kata, wahai Nabi Allah Ibrahim, sesungguhnya engkau tidak akan mampu menghadapi pemandangan itu. Okey, Nabi Ibrahim minta tengok malaikatul maut, rupa dia kalau dia cabut nyawa orang kafir macam mana. Tapi malaikatul maut kata, wahai Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk menghadapi pemandangan tersebut. Maksudnya kamu tak mampu nak tengok aku dalam keadaan aku cabut nyawa orang kafir. Tapi Nabi Ibrahim kata, tak apa, tunjukkan. Bila malaikatul maut tunjukkan rupa dia, maka Nabi Ibrahim terus pengsan. Terus pengsan. Ini Nabi. Nabi. Kemudian apa Nabi Ibrahim kata selepas terjaga daripada pengsannya? Dia kata, wahai malaikatul maut, sesungguhnya orang yang melihat engkau datang dalam keadaan nak cabut nyawa orang kafir ni,
belum kau sentuh lagi, tengok je rupa paras engkau itu satu kesakitan yang amat sangat. Belum malaikatul maut cabut nyawa lagi, baru tengok rupa dia merupakan satu benda yang sangat-sangat dahsyat. Kalau dalam kitab-kitab disebutlah rupa malaikatul maut ini, kepalanya berada di langit ketujuh, kakinya berada di bumi yang ketujuh. Itu gambaran-gambaran. Dan pada badan dia berbulu-bulu, bulu-bulunya itu semua ada api-api. Itu diceritakan dalam kitab. Tapi kita ambil kisah Nabi Ibrahim tadi. Bayangkan macam mana Nabi Ibrahim, Nabi Khalilullah, kekasih Allah, bila tengok malaikatul maut dalam keadaan sedemikian pun boleh pengsan. Dia kata, kalau tengok rupa engkau saja wahai malaikatul maut, dah merupakan satu benda yang cukup dah. Tak payah engkau cabut nyawa, sentak nyawa, tak payah. Tengok rupa engkau pun dah satu benda yang sangat-sangat menyakitkan. Ya, wal-iyazubillah, moga-moga Allah Taala lindungi kita daripada bertemu dengan malaikatul maut dalam keadaan yang sedemikian rupa. Ya, moga-moga malaikatul maut datang kepada kita besok dalam keadaan yang berseri-seri, dalam keadaan malaikatul maut ucapkan salam kepada kita, malaikatul maut datang beri khabar gembira kepada kita, Allah Taala menunggu kehadiran engkau wahai fulan bin fulan. Kita doakan begitu. Ya, baik. Jadi itu rupa yang sangat bengis. Kemudian dia datang, dahlah rupa yang bengis, memukul mereka. Ya, memukul orang-orang kafir ini, pelaku maksiat ini. Okey, baik. Memukul mereka ni, ya, sambil mengucapkan kata-kata hina. Apa kita kata? Pukul malaikatul maut. Pukulan malaikatul maut ini dalam kitab lain disebutkan bahawa malaikatul maut apabila mana berhadapan dengan orang kafir, mereka akan membawa tukul maqami'un min hadid, tukul yang dibuat daripada api neraka. Ya, dia bawa tukul daripada api neraka dan dipukul orang kafir itu depan dan belakang. Ya, dipukul depan dan belakang mereka. Sehingga dalam tafsir kata apa? Setiap kali pukulan itu singgah di badan orang kafir, setiap kali itulah api akan muncul daripada badan orang tersebut. Itu dahsyatnya ketika sakaratul maut orang kafir atau pelaku maksiat. Kata-kata hina ni kita fahamlah. Malaikat kata apa? Sesungguhnya engkau adalah roh yang paling hina atas muka bumi, roh yang Allah dah tak nak jumpa dengan engkau, maka bersedialah untuk engkau masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Bila cakap macam tu rasanya macam dah tak ada apa lagi dah. Itu satu ucapan yang diungkapkan oleh malaikatul maut. Kemudian menyentap, ya, mencabut nyawa mereka dengan kuat dan juga kasar. Ya, mencabut nyawa orang kafir ini, kalau dalam kitab Imam Qurtubi yang asal, dia kata ada hadis Nabi menyebut dicabut nyawa orang kafir ini macam dicabut nyawa himar, nyawa keledai. Maksudnya apa? Sentakan yang sangat-sangat kuat. Kalau orang mukmin, dia akan keluar roh dia seperti mana air yang mengalir, slow, tenang saja begitu. Ya, tapi orang kafir dicabut nyawa seperti mana dicabutnya nyawa keledai, disentak kuat. Itu keadaan dia. Ya, baik. Sebab tu kadang-kadang kita tengok situasi, ya, tapi kita tak boleh hukum dekat situ. Kadang-kadang sebab tu kita tengok ada ketikanya Nabi SAW, kadang ada ketika orang mati dalam keadaan mata terbuka. Okey, jadi apa sunnah Nabi bila kita tengok dalam keadaan mata terbuka memandang ke atas, sunnahnya bagi kita untuk terus menutupkan mata si mati. Kerana apa? Kerana Nabi sebut bahawa pandangan itu dia akan mengikuti roh. Dia akan ikut roh. Sebab itu Nabi suruh tutup terus mata dia. Nak tutup mata ni ada bacaan-bacaan tertentu ke? Sebahagian ulama kata tak ada baca apa-apa, tutup saja. Ada sebahagian ulama kata ada bacaan doa dia tutup mata ini, iaitu Bismillahi ala millati Rasulillah. Okey, Bismillahi ala millati Rasulillah. Ada orang, sebahagian ulama sebut begitu. Maknanya khilaf ulama dekat sini. Nak baca boleh, tak nak baca pun boleh. Tapi yang paling penting ialah bila kita datang dekat orang yang dah meninggal dunia, matanya terbuka, maka hendaklah kita bersegera menutup mata. Bersegera menutup mata jenazah tersebut. Kenapa? Kerana itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika mana Nabi ziarah Abu Salamah.
Nabi ziarah Abu Salamah, mata dia terbuka, lalu Nabi SAW tutup mata Abu Salamah. Ya, itu sunnah kita. Okey, untuk orang mukmin saja ke? Tak. Kalau ditakdirkan Allah kita pergi ziarah orang kafir. Orang kafir, sahabat kita. Okey, kita tiada larangan, tak ada halangan untuk kita pergi ziarah orang kafir, tak ada halangan. Dia sakit nazak dan sebagainya, kita boleh ziarah, tak ada masalah. Tiba-tiba waktu kita ziarah, si kafir ini, sahabat kita ini meninggal dunia. Okey, meninggal dunia. Dan matanya terbuka. Matanya terbuka. Kalau ahli keluarga dia, tapi kita adab tu kena jaga. Sebab yang mati ini bukan orang Islam, dia orang kafir. Jadi bila kita tengok pandangan matanya terbeliak, maka pandangan itu pandangan yang tak begitu elok lah. Tak begitu elok. Jadi kita kata dekat keluarga dia, boleh tak saya nak tutupkan mata si mati. Kalau keluarga dia kata, tak ada masalah, pergi tutup mata jenazah tersebut. Tak ada masalah apa-apa. Dia baca apa-apa tak? Tak payah baca apa-apalah. Sebab dia mati orang kafir. Mati orang kafir tak baca apa-apa, tutup saja. Boleh tak kita pergi terus juga tutup? Tak ada adab namanya. Sebab dia ada ahli keluarga. Minta izin dulu. Kalau keluarga dia kata, biar. Itu memang kita punya adat, dia sudah tengok dia punya tempat dalam syurga. Biarlah. Jangan nak bergaduh pula kat situ. Nampak? Syurga apa? Orang kafir mati masuk neraka, jangan gaduh situ. Nampak? Jadi kita kalau keluarga dia tak benarkan, biar. Kalau keluarga dia kata, pergilah. Dia kata, you orang surau, moga-moga you tutup dia punya mata, dia boleh masuk syurga. Lepas tu kita jangan cakap apa dah situ. Tak boleh cik, dia mati kafir mesti neraka punya. Tak boleh cakap macam tu. Nampak? Adab tu kena jaga. Bagi jaga, kita tutup je mata dia. Ya? Tanggapan dia tu biarkan. Okay? Jadi saya nak sebut tadi ialah tiada halangan untuk kita pergi ziarah orang nazak terdiri daripada orang-orang kafir. Tak ada larangan. Boleh pergi. Okey, kalau ditakdirkan dia mati dalam keadaan itu, tutupkan mata dia selepas minta izin daripada ahli keluarganya. Okey, boleh berlaku, tak ada masalah. Pergi ziarah orang mukmin boleh, pergi ziarah orang kafir pun tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Baik. Jadi ini keadaan dia dicabut dengan kasar. Kemudian dibawa firman Allah Taala, tuan-tuan boleh tengok nanti dalam suratul An'am ayat 93. Ya, suratul An'am ayat 93. Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Ya, surah Al-An'am ayat 93. Baik. Dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu dalam penderitaan sakaratul maut. Ya, zalim di sini termasuklah orang-orang musyrik, termasuklah orang-orang yang melanggar perintah Allah, termasuk dalam golongan perkataan zalim tu. Ya, baik. Ketika hendak dicabut nyawa, ya, amat ngeri sekiranya engkau dapat melihat ketika orang zalim itu dalam penderitaan sakaratul maut, ketika hendak dicabut nyawa, sedang malaikat-malaikat pula menghulurkan tangan mereka. Basitu aidihim ni maksudnya malaikat menghulurkan tangan. Maksud di situ apa? Memukul mereka dengan azab. Okey, membentangkan tangan dekat situ maksudnya memukul mereka. Sambil berkata dengan menengking dan mengejek, keluarlah nyawa kamu dari tubuh kamu sendiri. Pada hari ini kamu dibalas dengan azab siksa yang menghina, sehina-hinanya, disebabkan apa yang telah kamu katakan terhadap Allah dengan tidak benar, dan kamu pula menolak dengan sombong takabur akan ayat-ayat keterangannya. Baik, di sini dicerita tentang apa? Keadaan orang kafir ketika dicabut nyawa, keadaan orang zalim ketika dicabut nyawa. Ya, apa keadaan dia? Inilah dia. Iaitulah mereka ini ketika sakaratul maut, maka malaikat akan datang, dahlah dengan wajah yang bengis, menakutkan, pukul pula mereka. Pukul pula mereka, dan kemudian malaikat kata bahawa ini adalah balasan atas apa yang telah kamu kerjakan ketika mana kamu hidup dekat dunia dulu. Tu dia. Jadi kita kata tadi, kalaulah kita dapat melihat kengerian tersebut, maka satu benda yang sangat-sangat menakutkan kita, tapi kita tak boleh tengok. Ya.
Oh, orang kafir. Okey. Baik. Kita kata tadi bahawa kita tiada halangan untuk pergi ziarah orang kafir yang sakit, nazak dan sebagainya. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi contoh gitulah tak. Kita pergi ziarah dia dan sebagainya, tiba-tiba dia mati. Tiba-tiba dia mati. Maka kita kata kalau kita tak sempat, tiba-tiba keluarga dia kata, "Bang, saya punya anak sudah mati." Contohlah begitu. Dan dia pun kenal kita sebagai kawan kepada anak dia. Kita pun cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka tiada halangan untuk kita sebut perkataan tersebut. Boleh. Ya, boleh. Cuma kalau sebut rasanya orang Melayu yang tak datang surau dia jadi pening ah. Dia tengok, pergi surau sia-sia je. Pandai aku lagi. Takkan boleh sebut macam tu? Boleh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh. Orang kafir mati boleh. Kucing mati boleh. Anjing mati pun boleh. Babi mati pun boleh. Nampak? Tengok-tengok tepi jalan babi mati kena langgar dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak pun kata, babi tu tak apa. Sebab kita faham bahawa segala makhluk yang bernyawa ada atas muka bumi ini adalah hak milik Allah. Kan dia akan mati kembali kepada Allah. Cuma kita sebut dulu bahawa binatang apabila dia mati maka tidak ada isu hisab, azab neraka atau syurga, tak ada. Binatang-binatang kan kita kata. Tapi manusia ada. Binatang ini cuma dia akan ada kisah kita sebut sebelum ini. Kan atas dunia kita tengok ada kucing yang kecil. Atas dunia ni ada satu kucing besar, dialah taiko kawasan sini. Nampak? Dia pun gigit kucing sana, gigit kucing sini, cederakan orang lain kan. Contoh kucing tersebut. Maka di padang mahsyar besok Allah akan jadikan kucing kecil itu jadi kucing besar, gigit pula hak besar atas dunia tadi. Bila dah kena gigit atas itu, dapat balasan kisah, maka ketika itu mereka akan dijadikan tanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Tak ada isu. Boleh tak saya nak jumpa kucing Parsi saya dalam syurga, Ustaz? Tak payah. Nampak? Fikirkan diri kita nak masuk syurga tu. Kucing-kucing tu dia selesai dengan isu kisah dia saja. Tu keadaan dia. Clear ya? Maknanya kalau kita kata tadi orang kafir, apa-apa sekalipun orang kafir meninggal dunia, kita masih boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma saya kata tadi berkemungkinan dia akan jadi satu fitnah pula. Sebab tak semua orang tahu. Orang pun kata, aduai haji apalah ni. Contoh begitu. Sebab dia isu di ayat Quran kan. Sebenarnya tak ada masalah kita baca ayat Quran apa semua sekali. Sebab itulah yang disuruh oleh Nabi bila mana berlakunya musibah. Tak kiralah kepada orang kafir ataupun kepada orang Muslim. Boleh berlaku. Kan dia isu dia boleh ke baca ayat Quran kepada orang kafir? Tak ada masalah. Seorang sahabat Nabi nama Abu Sa'id Al-Khudri. Dia pernah baca suratul Fatihah kepada orang yang kena sengat kena sengat kala dan sebagainya. Tak ada masalah. Boleh je. Boleh je. Jadi sebab tu kita kata gini tuan-tuan. Katakanlah kita duduk di kawasan kejiranan yang bercampur-campur, contoh tak? Tiba-tiba ada satu orang bukan Islam datang rumah kita, dia kenal kita ni orang surau. Jadi dia kata, "Haji, saya minta tolong ini hari." Kata kenapa? "Saya punya rumah ada hantu banyak." Ada hantu. Habis tu nak minta apa? "Haji, tolong baca ayat sikit pada air-air ni, ayat Quran ke, nanti saya bawa balik, saya sembuh saya punya rumah." Boleh tak? Tak ada masalah. Boleh je. Baca je ayat Quran dekat air tu dan kemudian letak dalam spray ke apa benda, bagi kat dia sprayer tu, suruh dia sembuh keliling rumah dia. Tak ada masalah. Boleh je. Mungkin itu merupakan wasilah untuk dia melihat kebaikan Islam. Kan? Kalau kita kata tak boleh. You punya hantu, cara you lah hantar. Itu bahaya oh. Nampak? Kalau kita kata ini hati-hati tuan-tuan ya. Kalau dia kata saya punya rumah ada hantu, kita kata apa? Tak boleh. Saya tak boleh. Saya boleh halau hantu Islam saja. Kalau hantu kafir, you kena pergi jumpa you punya Tok Sami, cara you halau. Kebimbangan kita di sini ialah kita bimbang termasuk dalam kategori mengiktiraf pegangan dia. Bimbang dekat situ. Bila mengiktiraf pegangan orang lain, itu jadi sedikit masalah. Bukan sikit, besar tu. Dia boleh membatalkan syahadah bila kita iktiraf pegangan yang kufur tersebut. Jadi kalau dia minta tolong dengan kita, dipersilakan. Masalah dia Ustaz, dia nak bayar lah Ustaz. Satu botol RM5, dia bayar RM500 pun ambil ya. Tak ada hal.
Nampak? Kalau minta pun tak ada masalah. Nampak? Minta pun tak ada masalah. Ni saya baca ni bukan senang tau, Acik. Susah saya hafal Quran pun susah ni. Jadi satu hari ni saya jual RM50. Acik tu pun tak ada halal RM50 ustaz saya boleh bayar, tak ada hal. Boleh saja. Cuma kadang-kadang sebahagian daripada orang kata apa? Kurang berkat. Sebab minta bayaran. Wallahu alam. Yang tu kita tak tahulah. Tapi saya nak kata tanpa bayaran boleh, dengan bayaran pun boleh, tak ada masalah. Orang kafir dalam keadaan apa sekalipun kita boleh bacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada masalah dekat situ. Clear mam Baik. Jadi kita kata tadi bahawa kalau kita pergi tengok orang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita orang Islam melihat kengerian tersebut, maka memang sangat menakutkanlah. Bila mana malaikat datang dalam keadaan yang sangat menakutkan, ngeri dan sebagainya, pukul pula orang yang dalam keadaan sakaratul maut tersebut, ya, azab dia pula kita dah sebut tadi, sebahagian tafsir kata dipukul dengan tukul daripada neraka. Setiap kali singgahan tukul tu pada badan dia, setiap tempat yang kena singgah tu berapi. Ya, bayangkan. Ini satu azab yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang kafir. Sebab tu kita kata tadi, berdoalah semoga malaikatul maut datang kepada kita besok dalam keadaan wajahnya berseri-seri. Tapi kalau nak macam tu, apa kena buat? Pertama, kita dah sebut sebelum ini, kita kena buat apa-apa yang disukai Allah, disukai Rasul dan disukai malaikat. Itu je benda dia. Contoh apa? Contoh macam kita lah sekarang ni. Datang daripada rumah kita, menunaikan solat fardu secara berjamaah, dah dapat doa malaikat. Okey, lepas tu kita pula berada dalam saf. Ya, nak berada dalam saf yang pertama, maka kita didoakan oleh malaikat. Bukan bermakna saf lain tidak didoakan, doa juga, tapi saf yang pertama lebih baik daripada saf yang kedua. Begitulah. Ya, sebab tu kalau dapat duduk saf yang pertama, duduk. Tak ada masalah. Itu maksudnya. Lepas tu siap sembahyang, kita duduk pula menunggu waktu solat yang satu lagi, didoakan pula oleh malaikat lagi. Kan, sekarang sembahyang pula maghrib isyak secara berjamaah, didoakan lagi oleh malaikat. Bermakna insya-Allah kita ini termasuk dalam golongan orang yang dikenali oleh malaikat. Ya, walaupun sembahyang berjarak-jarak ni tak apalah. Ya, setakat ni yang saya dengar, wallahu alam lagi, kita minta izin untuk dirapatkan sikit. Minta izin untuk sekarang ni 1 meter, diminta izin untuk setengah meter. Bagi rapat. Kalau dulu masjid ada kekangan mungkin 1/3 dan sebagainya, ada usaha untuk minta supaya walaupun dalam keadaan masjid zon apa sekalipun, minta juga untuk dibenarkan beri penuh juga masjid. Dan usaha kita tetap jalankan. Selainnya Allah Subhanahu Wa Taala punya urusan. Ya, baik. Itu. Tapi cuma kita kata tadi tak apalah. Ya, walaupun masjid surau kita tak penuh, tak apa. Yang ada, teruskan jalankan tanggungjawab dia. Moga-moga kita menjadi benteng penghalang kemurkaan Allah yang lebih dahsyat. Ya, kalau kita pun rasa orang tak datang, aku pun malas juga, bimbang, bala Allah turun lagi dahsyat. Jadi kita teruskan, walaupun kita datang seorang ke 2 orang ke masjid, tak apa. Teruskan saja. Ya, teruskan saja. Baik. Kemudian tengok dalam surah yang lain, suratul Anfal. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azabal hariq zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bizallamin lil abid. Dan amatlah ngeri kalau engkau dapat melihat ketika malaikat mengambil nyawa orang-orang kafir dengan memukul muka dan belakang mereka sambil berkata, rasalah kamu azab siksa neraka yang membakar. Azab siksa yang demikian itu adalah disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan kamu sendiri. Kerana sesungguhnya Allah tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Ini dalam suratul Anfal ayat 50 sampai 51. Ya, nanti tonton balik boleh tengok. Ya, tafsiran dia Al-Anfal 50 sampai 51, sama juga ceritanya dengan suratul An'am ayat 93 tadi. Ya, cerita tentang keadaan malaikat ketika mencabut nyawa orang-orang kafir. Ya. Baik, memang sangat. Sebab tu kalau tadi imam tanya berkenaan dengan boleh tak sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi kepada orang kafir, kita kata boleh. Tak ada masalah. Okey. Kemudian kita kata juga tadi ziarah orang kafir yang sakit, yang nazak boleh. Ziarah orang kafir yang meninggal dunia pun boleh, tak ada masalah. Cuma ada sedikit perbahasan ulama tentang
pergi hantar dia ke ziarah kubur dia dan sebagainya. Walau bagaimanapun kita kata boleh kita pergi ziarah orang kafir sampai ke tanah kubur dia boleh, cuma kalau dia buat upacara keagamaan kita tak boleh campur. Itu maksud dia. Contoh macam mana kalau kita kata orang yang beragama Hindu sebagai contoh, bukan Islam atau apa agama, bila mana mereka mati mereka dibakar, contoh begitu. Okey, maka kita pergi hantar dia sampai ke kubur sebab dia kawan kita. Sampai satu ketika dia nak bakar, lalu dia kata kat kita apa? Bang, you adalah best friend my son dulu waktu dia hidup. Jadi untuk dapat keberkatan, you orang pertama kena bakar. Tak boleh lah. Tak boleh. Sebab yang boleh cerita isu api dengan azab dengan api ni hanya Allah Taala saja. Tak boleh. Okey, kita tak boleh. Jadi itu keadaan dan situasi kena tengok. Jadi ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Kalau setakat ziarah saja sampai ke kubur sekalipun hantar tak ada masalah. Tapi yang tak boleh kalau dia dia berdoa, kita berdoa sekali. Tu tak boleh lah. Kan kita dah sebut dah hari tu kan ucapan rest in peace, bersemadi dengan aman, doa ke kerahmatan untuk dia. Tu tak boleh dah. Okey, itu termasuk dalam bab larangan dalam agama, yang tu tak boleh. Setakat pergi ziarah tak apa. Sebab tu kita nak kata tadi kalau keluarganya, ataupun kita kata senang, kalau orang kafir ni tak ada keluarga lah contoh. Dia memang kafir tapi dia tak ada keluarga dan dia memang kawan dengan kita lah contoh. Ketika mana dia berada dalam keadaan nazak sakaratul maut, maka disyariatkan kita untuk mengucapkan talqin dekat telinga dia. Kafir kafir, orang kafir, bukan orang Islam, orang kafir. Orang kafir, orang Islam memang kita faham. Disunatkan kita pergi talqin dekat telinga dia, la ilaha illallah, gitu kita sebut kan. Tapi kalau orang kafir ada beza sikit. Ya, kalau orang Islam, tuan-tuan ya, perempuan, orang Islam yang dalam keadaan nazak, kita dituntut pergi dekat telinga dia, la ilaha illallah, full stop. Sampai situ je. Okey? Baik, itu yang kita ucap. Dia balas balik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ke tak ada masalah. Okey, itu orang Islam. Tapi kalau kita ziarah orang kafir dalam keadaan nazak, dalam keadaan macam ni, kena pukul dek malaikat dan sebagainya, kita disyariatkan, disuruh untuk pergi dekat dia dan mentalkinkan dia dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sebab di dua tu dia tak ada. Kita orang Islam ni ada dah insya-Allah hidup tu, jadi cukup dengan la ilaha illallah saja. Tapi kalau orang kafir, kita nak talkinkan dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kena talqin macam tu. Boleh ke? Boleh. Kerana Nabi pernah buat kepada bapa saudaranya Abu Talib. Nabi pernah pergi dekat telinga Abu Talib dan Nabi talqinkan dia. Nabi suruh Abu Talib mengucap dua kalimah syahadah, tapi Abu Talib telah ditakdirkan Allah Ta'ala mati dalam keadaan kufur. Jadi dia tak mengucaplah dua kalimah syahadah tersebut. Maknanya boleh ke tidak kita pergi mengucapkan kalimah syahadah kepada orang kafir yang sedang dalam keadaan nazak ni? Maka kita kata tadi tiada larangan dalam agama, boleh kerana Nabi pernah buat. Boleh. Cuma kita kena tengok situasi dan keadaan. Nampak? Jangan pandai-pandai pergi bodoh-bodoh yang macam tu. Nanti tepi-tepi saya bawa masuk, dia bawa masuk syurga. La ilaha illallah. Ayo. Ni ketuk daci tu kat belakang, mati pula situ. Nampak? Jadi tak boleh lah. Tak boleh. Jadi kena tengok betul-betul. Kalau lah dia punya mak kata, saya tak tahulah, tengok dia punya ni teruk sangat. Dia kata, you pergilah buat apa-apa orang Islam boleh buat, dia buatlah kat saya punya anak, janji dia mati dengan aman. Kita boleh pergi. Pergi la ilaha illallah. Boleh. Kalau mak dia kata tak ada, cakap saja. Kita pun la ilaha illallah. Tiba-tiba anak dia pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengucap macam tu, tiba-tiba dia mati dalam Islam. Tapi waktu tu kita seorang je Islam kat situ. Hotline semua 3 line, 10 line berlaku situ. Dia kata, "Aik, diam saja tau. Kalau you bising kasih tahu orang, saya sembelih you." Contoh gitu pun kena diam. Jadi jenazah tersebut tak boleh diurus secara Islam sebab dari sudut teknikal undang-undangnya tak ada bukti. Tak ada pembuktian. Jadi kalau dia nak diurus oleh ahli keluarga dia yang bukan Islam, nak semadi cara dia sekalipun, tak apalah. Tak apalah. Sebab apa? Sebab dari sudut hukum dunia, inilah. Sebab tak ada bukti undang-undang. Tapi kalau dari sudut akhiratnya, selesai dah. Selesai dah. Itu maksud dia. Okey, kita cari. Sebab itu kaedah kata apa? Melakukan mudarat kecil, mengelakkan mudarat yang lebih
lebih besar. Ya, baik. Jadi itu kita kata tadi, maknanya boleh pergi ziarah orang kafir boleh kalau keluarga diizinkan untuk talqinkan la ilaha illallah Muhammad. Tapi jangan la ilaha illallah saja. Dia mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mesti talqin dua-dua syahadah tu sekali untuk orang kafir. Ya, baik. Kemudian dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, saya baca makna jelas hadis ni. Sesungguhnya seorang hamba yang kafir ketika hendak berpisah dengan dunia dan menuju akhirat, ketika hampir mati, turun kepadanya malaikat-malaikat daripada langit yang berwajah hitam dengan membawa bersama mereka kain yang kasar. Mereka duduk mengelilinginya sejauh mata memandang. Maksudnya ramai datang. Kemudian datang malaikatul maut lalu duduk di hujung kepala dan berkata, wahai jiwa yang kotor, keluarlah kepada kemurkaan Allah dan kemarahannya. Maksudnya itu ucapan yang kita baca awal tadi. Mana malaikat maut datang, dia kata, wahai jiwa yang kotor, jiwa yang Allah tak reda pada engkau, sekarang keluarlah engkau bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah sedang murka kepada engkau. Jadi dia memang itu yang kita pernah sebut hadis sebelum ini. Orang kafir kan, bila mana dia tahu benda ni, dia tak nak jumpa Allah, dia takut. Bila tak nak jumpa Allah, itu yang Nabi kata kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, man ahabba liqa Allah ahabballah liqa'ahu. Siapa yang suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Wa man kariha liqa Allah. Siapa yang tak suka jumpa Allah, karihallah liqa'ahu. Allah pun tak suka jumpa dia. Ini cerita pasal orang kafir. Sebab dia dah tahu tempat tinggal dia dalam neraka, lalu dia tak nak jumpa Allah. Dia benci, dia takut. Lalu Allah juga tak nak jumpa dengan dia. Itu maksud hadis tu. Okey, baik. Jadi dia kata sini, kemudian malaikat, wahai jiwa yang kotor, keluarlah kepada kemurkaan Allah dan kemarahannya. Maka bertempiaranlah jiwa, roh itu keluar daripada jasadnya seolah-olah hendak melarikan diri dari dicabut keluar oleh malaikatul maut. Lalu malaikatul maut mencabut roh itu tanpa belas kasihan, seperti mencabut besi pemanggang daging dari kain bulu yang basah. Ini keadaan keluar nyawa daripada badan. Macam mana keadaan dia? Seumpama satu besi yang panas dibalut dengan kain bulu. Okey, besi yang panas dan besi itu pula ada duri-duri, dibalut dengan kain bulu yang basah, dan kemudian besi tersebut ditarik daripada kain bulu tersebut. Jadi begitulah keadaan macam mana bulu-bulu tu terlekat daripada besi tersebut. Itu keadaan sakaratul maut, sakitnya orang kafir ni ketika mana dicabut nyawa dia. Apabila malaikatul maut mengambilnya, dia tidak membiarkan dalam genggaman walau dalam tempoh sekelip mata, bahkan memasukkannya terus ke dalam kain kasar yang dibawa. Kemudian keluar daripadanya satu bau yang amat busuk seperti bau bangkai yang paling busuk di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Ini keadaan orang kafir ketika mana dia berada dalam keadaan sakaratul maut. Sebab itu secara mudahlah kita kata tadi kan, kita kena sentiasa menjaga iman kita. Iman kita ni dia boleh rosak i'tiqad, perkataan, perbuatan. Sebab tu kena jaga betul-betul i'tiqad kita, jaga betul-betul perkataan kita, jaga betul-betul perbuatan kita. Nampak? Contoh macam kita kata apa? Antara perbuatan yang tak boleh dibuat ialah seperti mana kita kata pakai topi Santa Claus. Tu tak boleh. Sebab itu dianggap sebagai syiar kepada agama mereka. Jadi kita tak boleh pakai. Tak boleh. Orang Islam dilarang pakai topi Santa Claus sebab dia dianggap sebagai lambang kepada agama tersebut. Tak boleh. Pokok Christmas pun tak boleh bawa masuk dalam rumah kita. Sebab itu berkait dengan keagamaan dia. Yang ni memang dah diputuskan dalam Jawatankuasa Fatwa. Memang dah tak boleh dah. Pokok Christmas tak boleh. Topi Santa Claus tak boleh. Okey, jadi kalau ada simpan topi Santa Claus dalam rumah tu, pergi buang keluarlah. Pergi buang, tak boleh simpan. Tak boleh simpan. Saya bukan pakai ustaz, saya simpan je pun. Itu sama je dengan soalan yang orang tanya semalam, masa live semalam pun sama. Nampak? Saya minum arak ustaz, tapi saya tak mabuk, okey tak? Tak kira kau mabuk ke tak mabuk ke, arak tetap haram. Bukankah haram kerana mabuk? Memang haram kerana mabuk, tapi sebab engkau dah biasa minum, jadi engkau tak mabuk. Jadi bila orang lain minum, mabuk. Jadi hukum dibina juga atas orang lain. Sebab engkau dah biasa, maka tak mabuk. Orang yang tak biasa minum, kalau minum, mabuk. Jadi tu keadaan dia.
Ya, jadi sebab tu kita kena jaga betul-betul amalan kita, perbuatan kita semua kena jaga. Sebab tu saya ringkaskan macam ni. Ya, kalau kita nak jaga betul-betul iman kita elok-elok, saya beri tips gini yang disebut oleh seorang ulama namanya Sahal bin Abdullah. Gini je. Dia kata apa? 3 perkara sabilun najah. Jalan kejayaan manusia ada 3. Satu, dia kata, kita kadang-kadang susah nak mengucap ketika sakaratul maut dan sebagainya. Dia punca daripada apa? Satu, makanan. Sebab itu Sahal bin Abdullah kata, aklul halal. Untuk jaga iman kita betul-betul, untuk menjamin kejayaan kita, keselamatan kita, kena makan benda halal. Pastikan benda yang masuk dalam perut kita benda halal. Ini saya sebut sikit. Sekali lagi, walaupun kita kena marah semua dengan orang, tak apalah. Dia nak marah tu lantak dia lah. Kita kata apa? Macam sekarang kan, isu daging tak selesai-selesai. Kita jawab dah banyak dah. Jawab mufti pun dah jawab secara mudah. Katakan apa? Kan kita risau sebab isu daging sekarang ni kan. Jadi tak payah risaulah. Sebab yang kita dah termakan tu, kita berpandu pada logo halal yang ada. Kalau logo halal tu ditipu, diciplak sekalipun, maka kita dianggap makan secara tidak sengaja. Masalahnya ustaz dah 40 tahun makan ustaz. Siapa yang kata 40 tahun? Toh mana-mana info, mana maklumat pun tak tahu. Nampak? Jadi saya ambil masa sikit je ya. Untuk saya terus sikit je. Lepas tu kita tutup. Jadi jangan risau tuan-tuan. Yang dah termakan itu selesai masalah. Okey, selesai masalah. Sebab Allah tidak mengambil kira apa yang kita dah termakan, tersalah dan tersilap. Tak ada hal punya lah. Dah makan. Yang kita duk risau daging kuda, daging kangaru. Kenapa risau pula? Kuda boleh makan. Kangaru pun boleh makan. Cuma kangaru ni mustahil lah. Sebab dia memang binatang terkawal Australia sana. Macam mana kau senang-senang dapat? Nampak? Itu satu benda yang auta. Nampak? Janganlah main hukum macam tu. Tapi orang kita semua memang macam tu. Dia main hukum saja. Nampak? Kangaru boleh makan, tak ada masalah. Kuda boleh makan. Nampak? Lembu tetap tak boleh makan kalau tak disembelih secara Islam. Itu saja. Tak ada masalah. Kan? Itu keadaan dia. Jadi saya sebut tadi, jaga makanan kita. Yang dah makan tu jangan risau-risau, jangan apa lagi sekali. Sebab apa? Walaupun kalau kita kata, ustaz saya dah termakan yang memang ada logo yang ditunjuk ni. Dalam KPDN HCP tunjuk tu memang yang tu saya dah termakan ustaz, tak apa. Sebab kita makan tak sengaja. Nampak? Selesai dah masalah. Okey? Satu. Lepas tu dia pula kata, sebab itulah saya rasa saya tak berapa nak datang masjid ustaz. Sebab rupanya saya dah termakan benda haram. Alah, jangan auta lah. Kalau tak makan pun tak nak datang juga. Nampak? Jadi sebab saja pun. Nampak? Tak ada kaitan yang itu. Okey? Baik. Satu. Yang kedua, dia kata apa? Adaul faraid, laksanakan amalan fardu sebaik mungkin. Fardu kena jaga betul-betul. Okey? Yang sunat tampung saja. Fardu kena jaga. Yang ketiga, iktidak dengan Nabi. Maksudnya, segala benda yang diperintah oleh Nabi yang termasuk dalam benda fardu tadi, buat sebaik mungkin. Nampak? Benda sunat boleh buat, tetapi dengan syarat yang fardu tak terabai. Yang sunat boleh buat, yang fardu jangan abaikan. Sebab Allah akan melihat yang fardu terlebih dahulu sebelum melihat kepada perkara yang sunat. Okey? Baik, itu antara 3 perkara kita boleh jaga sikit-sikit untuk kita memastikan diri kita, moga-moga kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dan moga-moga malaikat datang kepada kita dalam keadaan yang pertama, bukan dalam keadaan yang kita sebut pada malam ini, insya-Allah ya. Jadi doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah mematikan kita dalam keadaan beriman, dan moga-moga Allah menjauhkan kita daripada kekufuran, syirik dan seumpamanya ya. Jadi yang mana baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap, kesilapan saya minta ampun, minta maaf. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.